Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Apa khabar saudara penonton yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan yang dalam kesulitan Allah kurniakan kemudahan, yang dalam kesakitan Allah kurniakan kesembuhan, yang dalam kesusahan mudah-mudahan Allah kurniakan kesenangan. Amin ya rabbal alamin. Pejam celik, sedar ataupun tidak sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, esok kita akan masuk kepada 1 Zulhijjah 1444 Hijriyah. Jadi banyak persoalan yang timbul. Apakah kelebihan, apakah kemuliaan, apakah ganjaran yang akan kita dapat jikalau kita beramal pada 10 pertama Zulhijjah ini? Maka kami di Tanya Ustaz berbesar hati untuk merungkaikan satu persatu persoalan tersebut bersama dengan guru kita yang mulia, siapa lagi kalau bukan Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kali pertama saya berjumpa dan bergandengan dengan Dr. Nur Muhammad Hadi. Jadi terima kasih kepada doktor yang sudi bersama dengan kita pagi ini, dan juga kepada sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jikalau ada sebarang persoalan, sebarang kemusykilan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh juga ke ruangan Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan pastikan bagi anda yang menonton menerusi Facebook, jangan lupa 3S macam biasalah. Yang pertama suka, yang kedua siapa, dan yang ketiga sebarkan kepada orang lain. Mudah-mudahan perkongsian kita pagi ini memberi manfaat juga kepada mereka. Baik, jadi tanpa buang masa, jom kita dengarkan dahulu mukadimah topik kita pagi ini daripada Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah. Kita dikurniakan oleh Allah nikmat-nikmat yang pelbagai. Nikmat yang terbesar adalah nikmat keimanan. Allah. Tanpa Allah kurniakan kepada kita iman, maka hidup kita tidak ada gunanya di atas muka bumi. Maka kita syukur kepada Allah kerana Allah pilih lagi kita menjadi hamba-Nya, dan kita kembalikan setiap nikmat itu adalah untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, insya-Allah. Masih kepada Da'i Hakim, masya-Allah. Pertama kali mukadimah yang hebat. Terima kasih Ustaz. Semoga dirahmati sentiasa. Kepada semua kru Tanyalah Ustaz, semoga sentiasa dirahmati dan tidak dilupakan para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sebut mengenai ada apa dengan 10 awal Zulhijjah, sudah pasti kita kena lihat apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Fajr ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah seperti mana yang disebutkan di dalam surah Al-Fajr. Yang pertama Allah sebut Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin ashr. Allah bersumpah, yang pertama, ayat pertama, demi waktu fajar. Maka kata para alim ulama, apabila Allah menggunakan kalimah sumpah, maka ia adalah sangat penting, dan kita sebagai orang yang membaca, orang yang beriman, kena ambil pengajaran dan apa yang Allah nak sampaikan tu. Kerana apa yang Allah nak sebut tu adalah benda yang sangat penting. Sebab tu banyak benda yang Allah bersumpah dengan barang yang Allah ciptakan. Cumanya manusia bila dia nak bersumpah selain daripada nama Allah, tak boleh. Demi buah durian, lain musim durian contoh, tak boleh. Demi anak saya, tak boleh. Jadi dia kena bersumpah dengan nama Allah saja. Itu bagi makhluk. Wallahi wa billahi wa tallahi. Tetapi ada pun Allah boleh bersumpah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Antaranya kita bersumpah ataupun seperti mana yang Allah bersumpah wal as, demi masa. Wasyamsi wadduhaha, demi matahari. Wadduha, demi waktu duha. Dan antaranya Allah sebut wal fajr, iaitu waktu, demi waktu fajar. Kemudian ayat yang kedua Allah sebut walayalin ash, dan 10 hari. Maka ulama berbeza pandangan.
Di dalam tafsir Imam Ibn Katsir, yang pertamanya kata para alim ulama, dia adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua mengatakan 10 hari iaitu di dalam bulan Muharram. Kerana di sana ada Ashura. 10 Muharram. Tetapi kebanyakan ulama di dalam menafsirkan ayat yang kedua ini, walayalin ash, iaitu 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Kerana itu bila kita sebut ada apa dengan awal 10 hari di awal bulan Zulhijjah, sudah pasti Allah bersumpah dengannya. Maka setiap apa yang Allah bersumpah, maka kita kena ambil cakna dan kita kena usaha meningkatkan amalan dan ketakwaan. Itu secara mukaddimahnya di awal-awal ni. Okey, baik. Jadi Allah bersumpah untuk menunjukkan kebesaran kekuasaannya. Adapun kita kalau nak bersumpah kena menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita terus pergi kepada soalan yang pertama pagi ini, datangnya dari sahabat kita bernama Kak Ju Zabidi. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di sepanjang 10 hari terawal di bulan Zulhijjah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Kak Ju atas soalan. Silakan Ustaz. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih kepada soalan Kak Ju kita. Bila kita sebut mengenai apa yang disebutkan, antaranya soalan yang dikatakan mengenai amalan yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah, sudah pasti seperti mana disebutkan di dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya. Ada sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasuila an saumi yaumil arafah, telah dibertanya mengenai tentang puasa hari Arafah. Hari Arafah yang kita tahu bahawa 9 Zulhijjah itu kita berpuasa. Ketika mana orang berwukuf di Arafah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukaffir as-sanah al-madiyah wal baqiyah, maka akan diampunkan segala dosanya yang lepas dan yang akan datang. Masya-Allah. Maknanya amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama puasa. Sekiranya kita hari ni kita kena faham dan kita kena tahu, kena sedar esok ni dah masuk 1 Zulhijjah. Maka di dalam hadis yang lain bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh dalam sebuah hadis yang sahih, ketika mana Nabi mengatakan tidak ada amalan yang paling Allah sayang, yang paling Allah cinta, melainkan amalan yang dilakukan pada 10 hari terawal dalam bulan Zulhijjah. Faqalu, maka kata sahabat, wala jihadun fi sabilillah. Adakah amalan yang Rasulullah sebut tu di awal 10 hari di awal bulan Zulhijjah itu tak boleh setanding dengan berjihad di jalan Allah? Jihad ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala jihadun fi sabilillah, walaupun kamu berjihad. Masya-Allah. Kemudian Nabi sebut illa, melainkan rajulun kharaja bi nafsihi wa malih, iaitu seorang lelaki yang keluar dengan dirinya untuk berperang, kemudian dengan keseluruhan hartanya dan dia tidak kembali, barulah amalan tu sama seperti mana 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Masya-Allah. Itulah hebatnya. Itu yang pertama kata para alim ulama, berpuasa. Yang kedua kata para alim ulama, ketika mana dah masuk 10 awal Zulhijjah ini, sudah pasti di sana kata baginda Rasulullah, perbanyakkan zikir. Aksiru zikr, perbanyakkan zikir seperti mana dalam hadis, iaitu dengan apa? At-tahmid, at-tahlil, at-tasbih, iaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Perbanyakkan. Dan perbanyakkanlah apa sahaja amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, maka kita gebut. Kerana Imam Nawawi sebut apa? Imam Nawawi kata, sekiranya orang yang melakukan dosa pada 10 hari terawal dalam bulan Zulhijjah, kerana bulan Zulhijjah ni antara bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, antara bulan haram. Maka orang yang menzalimi dirinya akan dibalas dengan berlipat kali ganda. Ini kata Imam Nawawi.
kalau sekiranya dia buat sebaliknya. Maksudnya dia dekatkan diri dia kepada Allah, dia usaha mengerjakan ibadah, maka ibadahnya akan dilipat gandakan berdasarkan hadis tadi. Kerana amalan yang Allah paling sayang, Allah cinta adalah amalan yang dilakukan pada 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Masya Allah. Jadi itu antara amalan-amalan yang boleh kita lakukan. Kalau boleh saya sebutkan kembali, yang pertama berpuasa, yang kedua kita banyakkan zikir kepada Allah, dan tambah lagi lah amalan-amalan yang boleh kita lakukan. Baik, saya tertarik dengan soalan kedua pagi ini, datangnya dari sahabat kita Fadli Mat Shah. Ayuh kita lihat bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah sebaik-baik amalan pada bulan Zulhijjah, dan bilakah masa yang sepatutnya untuk melakukan amalan tersebut? Mohon pencerahan. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Silakan doktor. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih kepada Encik Fadli kita, iaitu apakah sebaik-baik amalan di dalam bulan Zulhijjah. Maka kalau kita lihat di dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Di dalam ayat yang pertama ni Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan inna a'tainaka kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu wahai Muhammad kebaikan yang cukup banyak. Dan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, Imam Tabari menyatakan kebaikan yang banyak ini antaranya di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang diberikan, iaitu ada perkara-perkara yang diberikan kepada Nabi tidak diberikan kepada umat yang terdahulu, Nabi yang terdahulu. Antaranya Nabi sebut, antaranya kata baginda Rasulullah, dijadikan muka bumi ini masjid. Masya Allah. Yang tidak dijadikan pada mereka-mereka yang terdahulu. Itu yang pertama. Kemudian diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telaga Kautsar. Masya Allah. Yang mana telaga ini akan dinikmati oleh baginda Rasulullah dan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila? Pada hari kiamat nanti. Yang tidak diberikan kepada para nabi yang terdahulu. Jadi kebaikan ini yang Nabi dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebut fasalli li rabbika wanhar. Hendaklah kamu melakukan ibadah, iaitu solat. Wanhar, dan hendaklah kamu melakukan apa? Ibadah korban. Maka amalan yang terbaik adalah amalan ibadah korban. Dai Hakim, sahabat-sahabat penonton, ada orang yang hari ni dia buat alasan, Ustaz, bukan apa Ustaz, ibadah korban tu sunat je pun. Tetapi kita kena tahu martabat sunat ni, dia ada sunat yang biasa. Betul. Dan dia ada sunat yang kategorinya dituntut. Itulah yang dinamakan sunat muakkad. Kalau boleh buat, sekiranya memang tak mampu, memang dah orang kata dalam keadaan kemiskinan, tak mampu untuk nak melakukan, maka tidak jadi masalah. Tapi kalau sekiranya kita hari ni yang banyaknya mencipta alasan daripada kita nak buat. Betul. Sebab tu kalau boleh kita buat. Kenapa? Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan. Dan ibadah korban ini dia akan apa? Kata seperti mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana dalam hadis kata baginda Rasulullah, darahnya, kukunya, bulunya akan menjadi saksi. Ulama sebut sebab apa tidak disebut sebagai daging? Sebab daging itu kita dapat manfaat. Tetapi kuku kita akan buang. Betul. Kulit kita akan buang, bulu akan buang. Yang kita buang, darah itu yang kita buang, itu juga akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala betapa besarnya fadilat orang yang melakukan ibadah korban. Kerana itu kata para alim ulama, amalan yang terbaik yang dilakukan pada 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah ni, di hujung ni adalah melakukan ibadah korban. Masya Allah. Dan diikuti dengan amalan-amalan yang lain seperti mana yang disebutkan tadi. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita lupa untuk berkorban. Berkorbanlah di mana sahaja. Yang penting lakukan ibadah tersebut. Mudah-mudahan dilipat kali gandakan pahala kita. Baik, kita nak beristighfar seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima
kasih kepada sedang penonton yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pagi ini, kita sedang membahaskan topik berkaitan ada apa dengan 10 Zulhijjah bersama dengan guru kita yang mulia Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi. Jadi kepada sedang penonton yang ada sebarang persoalan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800 8816 betul 77, atau boleh juga ke ruangan Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Baik, jadi kita nak beralih ke soalan yang seterusnya. Ayuh kita lihat bersama. Datangnya dari sahabat kita bernama Syahira Lia Muhammad. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua. Waalaikumsalam. Ada dua soalan. Yang pertama, mengapa 10 hari pertama Zulhijjah ini lebih baik dari jihad? Yang kedua, dalam kita merebut pahala yang berlipat kali ganda, iaitu 10 hari Zulhijjah, ada satu peristiwa yang menyedihkan umat Islam. Boleh tak Ustaz ceritakan tentang Haji Wida', yakni haji perpisahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih. Terima kasih juga kepada Syahira Lia Muhammad atas soalan. Silakan doktor. Baik. Terima kasih kepada yang bertanya. Bila kita sebut kenapa amalan yang dilakukan pada 10 hari terawal dalam bulan Zulhijjah ni lebih baik daripada berjihad. Betul juga kalau kita fikir berjihad ni besar keluar di jalan Allah besar. Berperang, mengorbankan nyawa, maksudnya dia tidak tahu sama ada hidup ataupun mati, mengangkat kalimah la ilaha illallah. Di dalam Fathul Bari, ketika mana mensyarahkan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Yang saya bacakan tadi, wala jihadun fi sabilillah. Sahabat tanya, walaupun berjihad di jalan Allah, maka kata Nabi, walaupun berjihad di jalan Allah, maka amalan yang dilakukan pada 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah ni lebih baik. Maka kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, apa dia? Dia kata kerana di dalamnya terhimpun beberapa amalan. Masya Allah. Kalau kita lihat, kita ingat 10 hari yang terakhir di dalam bulan Ramadan tu dah besar dah, kerana ada Lailatul Qadar. Kalau kita tengok apa amalan yang ada, yang pertama 10 hari yang terakhir di akhir bulan Ramadan adanya puasa. Betul. Kemudian adanya zakat. Kemudian adanya solat. Ialah ibadah solat yang kita lakukan. Maknanya 3. Betul. Tetapi 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah terkandung padanya beberapa amalan. Bukan saja amalan-amalan yang baca Quran dan sebagainya, rukun-rukun Islam. Masya Allah. Kalau kita lihat apa dia? Yang pertama, solat. Macam biasa, ada juga solat. Kemudian puasa. 9 hari di awal ataupun 9 Muharram, 9 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga, ada orang yang mengeluarkan zakat pada waktu ini. Zakat perniagaan, itu yang disebutkan adalah yang terbaik. Kerana apa? Kerana Allah sebut seperti tadi, amalan yang terbaik adalah amalan yang dilakukan pada 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Maka keluarkan zakat. Betul. Sedekah. Dan yang paling besar adalah melakukan ibadah haji. Yang mana pada bulan Ramadan tidak ada haji. Betul. Dan haji ini dilakukan pada bulan Zulhijjah. Maka kerana itulah kata Imam Ibn Hajar, ia lebih baik daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian soalan yang kedua tadi, apa peristiwa yang berlaku ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat Hajjatul Wada'. Bila sebut tentang perpisahan ini, Hajjatul Wada' ni, maka ketika itulah kita tahu bahawa di sana umat Islam diminta untuk melakukan ibadah haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di situlah ada khutbah yang terakhir daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan itu saja, ketika mana disebutkan di dalam cerita bahawa ayat yang terakhir diturunkan, dan pada ketika itulah ayat apa? Surah Al-Maidah ayat yang ketiga, yang kita kalau kita baca, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Maka pada hari ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Maknanya agama ni telah sempurna, habis. Hukum hakam telah habis. Dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama, dan telah melengkapkan ke atas Nabi SAW dan kamu-kamu ini semua adalah nikmat-nikmat yang Allah telah berikan. Maka pada ketika itu Abu Bakar mengetahui, Masya Allah, bahawa itu adalah
hari yang mana perpisahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan umat Islam. Kerana itulah kita faham bahawa Nabi ini adalah sebagai seorang manusia yang paling penting, kata para alim ulama, adalah ikutan ajaran baginda Rasulullah. Kerana selepas daripada kewafatan baginda Rasulullah, maka pada ketika itu sahabat berkumpul. Dan disebutkan sesiapa yang beribadah ataupun melakukan kerana Muhammad akan mati. Tetapi beribadah kepada Allah, Allah hayyun la yamut. Allah ni tidak akan mati, bahkan Allah hidup. Masya-Allah. Itulah esanya kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Kerana itulah peristiwa yang disebutkan, itulah peristiwa yang sedih, bahawa berpisah dengan kekasih ramai. Maka yang paling penting adalah ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita ikut dan perlu kita amalkan. Masya-Allah. Jadi kalau kita sayang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka 10 pertama Zulhijjah ini ayo kita pertingkat dan perbaiki amalan-amalan sunat juga fardu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hakim dan juga Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi. Saya Umar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini Doktor, kita dah tahu ni, Doktor dah jelaskan dari panjang lebar dah daripada awal Zulhijjah. Saya nak tanya sikit mengenai 10 Zulhijjah ini, iaitu korban, ibadah korban Doktor. Doktor, kadang-kadang kita ni masuk bahagian nak korban, masuk sebab satu bahagian, tapi merungut pula bila dapat korban kan, minta Allah, aku masuk satu bahagian 400 lebih, dapat daging tak sampai pun setengah kilo Doktor. Jadi dia merungut Doktor. Jadi apakah boleh orang yang melakukan korban ini merungut apabila dia kurang mendapat bahagian ni, daging ini? Jadi yang kedua, saya nak tanya sikit mengenai hari-hari tasyrik ini Doktor. 10, 11, 12 dan 13 ini yang dikatakan sebagai hari tasyrik, sebagai kita berkorban ini. Apakah dia tak sama dengan 1 hingga 10 Zulhijjah, ataupun dia tak berasingan pula antara hari tasyrik dengan hari yang 10 Zulhijjah yang mempunyai banyak kelebihan yang kata Doktor sebut tadi itu. Itu saja soalan saya Doktor dan Da'i. Senyum nampak gigi, ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak Doktor dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar, pemanggil setia hujung nyawa kita. Bertanyakan tentang 2 soalan. Yang pertama, merungut tak dapat lebih daging. Yang kedua, adakah sama hari tasyrik dengan hari permulaan bulan Zulhijjah Doktor? Silakan. Terima kasih kepada yang bertanya. Ketika mana kita sebut mengenai yang pertamanya soalan, iaitu korban, orang betul, yang merungut. Kalau kita buka di dalam surah Al-An'am, nama pun Al-An'am, iaitu binatang-binatang yang boleh dilakukan ibadah korban. Al-An'am, kerbau, lembu, kambing, unta. Maka di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu ayat yang kita bawa dan kita baca ketika mana kita doa iftitah. Apa dia? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat aku, korbanku, nusuk, korban hidupku, matiku kerana Allah. Kerana itulah orang apabila dia buat kerana Allah, bukan disebabkan nak dapat daging. Ya betul, daging itu kalau kita dapat, alhamdulillah. Sebab tu kata para alim ulama dalam mazhab Syafi'i, kalau pembahagian daging ni sebenarnya 1/3 boleh kita ambil. Sebenarnya lah, ini pembahagian yang pada asalnya 1/3 boleh kita ambil, 1/3 kita kena berikan kepada fakir miskin, kerana tujuan dia adalah menggembirakan mereka-mereka yang tak berkemampuan. Kemudian 1/3 ni kita buat makan-makan, masak-masak untuk dijamu kepada mereka yang hadir. Tetapi hari ini yang berlaku di masjid, di surau ini, mereka telah meletakkan bilangan jumlah, contohnya 2 kilo. Alhamdulillah, sekiranya telah dipersetujui. Sebab kalau hari ini dia masjid dah buat ibadah korban, tiba-tiba dia kata saya nak semua bahagian. Baik kita buat kat rumah kita. Betul. Jadi kita buat di masjid ni tujuan adalah bergotong royong.
kita orang kata bekerja sama, kemudian kita memberikan kepada mereka yang asnaf. Maka kata para alim ulama, apabila kita dapat 2 kg ataupun 1 ataupun kurang, kita buat itu adalah kerana Allah. Ganjaran tu sebenarnya kita nak kerana Allah. Kalau kita hari ni nak makan daging contohlah, nak banyak daging, baik kita pergi beli kat pasar. Betul, setuju. Itu yang disebutkan oleh para alim ulama. Sebab tu kalau kita hari ni buat kerana Allah, maka kita tidak akan rasa keluh, kita tidak akan rasa kenapa sedikit, kita tak akan rasa kenapa tulang lebih banyak daripada ni, kerana tujuannya kita buat kerana Allah dan kita nak ganjaran tu berlipat kali ganda. Itu yang disebutkan di dalam surah Al-An'am. Baik, kemudian kita pergi pula, kenapa hari Ayyam At-Tashriq ini dia berasingan daripada 10 hari yang terawal di dalam bulan Zulhijjah. Perkataan At-Tashriq ni, Ayyam At-Tashriq ni, hari-hari Tashriq, kalau kita lihat ada sebuah hadis baginda Nabi SAW ketika mana pada ketika itu keadaan masyarakat yang bersama dengan baginda Rasulullah ni dalam keadaan susah. Maka Nabi SAW minta supaya habiskan daging korban. Maknanya 10 hari ni habiskan. Ketika mana itu waktu ketika mana orang yang dalam keadaan ialah memerlukan dalam keadaan, kemudian ada datang hadis yang selepas daripada tu, hadis yang mengatakan suruh habiskan pada 10 Zulhijjah itu telah dimansuhkan. Maka digantikan dengan hukum, maka boleh disimpan. Masya-Allah. Fadakhiru, kata Nabi, maka boleh kamu simpan. Maka apa yang mereka buat? Ayyam Tashriq ni, makna perkataan Tashriq ni. Tashriq ni mereka syarrak. Syarrak ni mereka menjemur daging itu tadi untuk disimpan boleh makan selama 1 tahun. Masya-Allah. Sebab teknologi dulu pun canggih juga. Mereka jemur daging itu sampai saya pernah makan sebab saya duduk di Morocco 10 tahun. Ijazah master PhD di sana. Apa yang Arab buat, dia akan jemur. Di ampayan tu mereka akan jemur daging-daging yang dia akan dipotong dengan cara yang halus. Masya-Allah. Supaya apa? Supaya boleh makan dalam tempoh yang lama. Bukan saja diletakkan dalam peti ais, tetapi ada caranya. Itulah yang disebut syarrak, iaitu tashriq yang dilakukan. Apa yang disebutkan kelebihannya? Sudah pasti dia punya orang kata garisan dia ataupun kemuncak dia adalah pada hari raya. Masya-Allah. Sebab tu 1 hingga 10 tu penting. Sebab kemuncak dia lihat kemuncak, kemudian barulah dituruti Ayyam At-Tashriq, maka boleh kita nak buat sembelihan lagi, kemudian tidak dibenarkan kita berpuasa, itu saja. Tetapi kemuncak daripada 1 ni, momentum dia sampailah kita keluar berhari raya. Kerana itu kita disunatkan tidak mencukur jambang kita, mana-mana bulu kita di dalam hadis baginda Rasulullah. Disebutkan sebab apa? Sebab nak menandakan bahawa kita ni walaupun kita tak pergi Mekah, kita tak menunaikan umrah, tetapi pakaian kita, walaupun kita tak pakai pakaian ihram, tetapi kita melakukan apa yang dilakukan oleh yang mereka yang melakukan haji dan umrah. Haji lah yang ketika mana 10 Zulhijjah ni, maka ketika itulah kita menyimpan jambang kita. Tidak, kerana orang yang dalam keadaan ihram ni, bila dia cukur ataupun dia gunting rambut ataupun potong, dia ada dam. Lepas tu ada sahabat tanya, dia tak pergi haji, dia buat ibadah korban, disunatkan esok ni, sunat kita kalau boleh kita buang dah semua ni esok. Jadi biar masuk 1 Zulhijjah dalam keadaan kita tak membuang langsung daripada bulu-bulu ataupun daripada kuku rambut kita. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, saya 5 Zulhijjah saya rasa tak selesa sebab dah naik dah, dia kata kan, naik jambang ni. Dia pun cukur. Berapa dam yang saya kena? Saya kata, awak pergi haji ke tak? Dia kata dia buat ibadah korban, tak perlu dam. Dam ni hanyalah orang yang melakukan ibadah haji dan memakai kain ihram. Maka kerana itulah besarnya fadilat daripada 1 hingga 10 menandakan hari kemuncak itu adalah pada hari raya. Kerana itu juga ketika mana kita boleh cukur ni, waktu selepas kita buat penyembelihan, barulah boleh kita bersihkan, kita cukur, kita gunting rambut dan sebagainya. Okey, baik, jadi jelas kepada kita jawapan untuk 2 soalan sebentar tadi. Baik, kita nak meraihkan lagi seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muhammad Haji dan Da'i Hakim. Ya, saya. Silakan tuan. Haji Sukino Najib Muhammad Saleh Budai Johor ya. Ya.
Soalannya Ustaz ada dua. Pertama saya nak tahu Ustaz, 10 hari awal di bulan Dzulhijjah memang penting Ustaz. Kemudian 10 hari akhir di bulan Ramadan penting. Dua-duanya ada puasa, dua-duanya sama-sama hebat. Jadi saya nak minta pandangan Ustaz. Kalau kedua-duanya ini dipilih, mana satukah yang kita elok didulukan? Maknanya kalau yang lebih baik kita buat dululah. Kalau yang tak baik tu bukan tak nak buat, tak kerja. Lagi satu saya nak tanya Ustaz, ini berkenaan korban. Kita nak korban Ustaz, nak niat di sini lah, bukan di Mekah. Kalau kita nak niat korban, saya nak korbankan ini untuk diri saya ke keluarga saya. Niatnya itu macam mana Ustaz? Sama ada saya bila membagi uang bagian tu ataupun masa nak disembelih ke. Pasal sekarang kita sembelih tak nampak, disembelih di tempat sembelih. Jadi bila masa kita nak niatnya tu Ustaz. Itu saja soalannya pagi ni Ustaz ya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Tukinon atas dua soalan juga yang saya fikir menarik untuk kita bahaskan bersama. Jadi Ustaz, yang pertama tentang manakah yang perlu diutamakan? Silakan Doktor. Baik, terima kasih Tuan Haji. Bila kita sebut yang mana lebih utama, kita tengok para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan Allah rakamkan dalam Al-Quran perangai ataupun apa yang mereka ni para sahabat lakukan. Fastabiqul khairat, mereka ni berlumba-lumba untuk melakukan kebajikan. Apa sahaja yang Nabi sebut ada fadilat, mereka berebut. Apa sahaja yang Nabi SAW lakukan, mereka akan lakukan. Maka kita sebenarnya, dia bukanlah pilihan begitu Tuan Haji. Dia bukanlah kita pilih mana saya nak buat. Kerana dalam bulan Ramadan ada dia punya fadilat. Betul. Ada Lailatul Qadarnya, ada puasanya, ada doa makbulnya dan sebagainya. Begitu juga dalam 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Ada fadilat-fadilat yang tertentu yang telah disebutkan. Kalau Lailatul Qadar ni, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut ada lebih baik, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, ganjaran yang hebat. 10 terawal dalam bulan Zulhijjah ni juga ada ganjaran yang hebat. Maka kita yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam mestilah kita berebut. Kerana itu kalau kita lihat sedikit bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok bagaimana sahabat radhiyallahu anhum ajmain berebut berlumba untuk melakukan amalan. Ketika mana Nabi minta untuk diberikan orang kata sumbangan bagi peperangan, maka pada waktu itu Umar kata apa? Aku tak pernah mendahului Abu Bakar. Hari ini aku nak cepat, aku nak ambil, nak balik, nak bagi kepada Nabi sebelum Abu Bakar sampai. Masya Allah. Maka dia ambil separuh daripada harta. Sampai kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini adalah separuh daripada hartaku. Tengok Abu Bakar tak sampai lagi. Dalam hati Umar, nombor satu lah. Maksudnya buat. Datang Abu Bakar As-Siddiq. Umar nampak di hadapan baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, ini adalah keseluruhan hartaku. Masya Allah. Umar separuh, Abu Bakar keseluruhan. Kata Umar apa? Sampai bila-bila aku takkan dapat memotong amalan Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Jadi apa yang kita lakukan, contohnya amalan di 10 Zulhijjah dan di akhir 10 terakhir bulan Ramadan. Betul. Maka kita kena rebut. Okey. Dan yang kedua, untuk soalan kedua tu kita nak dengarkan selepas ini kerana kita nak berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Banyak yang telah dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Baik, tadi kita tunda soalan kedua dari Haji Tukinon berkaitan bilakah perlu kita niat korban. Adakah ketika bayar atau adakah ketika nak menyembelih binatang tersebut? Silakan Doktor. Baik, terima kasih kepada Haji yang bertanya. Sebenarnya soalan ini sangat penting. Bila sebenarnya kita nak niat, maka sekiranya dan asalnya baginda Nabi SAW yang menyembelih sendiri binatang korban. Masya Allah. Ini yang dilakukan. Dan ketika mana menyembelih itulah, ketika itulah kita niat ibadah korban.
yang mana ibadat korban yang kita lakukan, maka dia termasuk kepada ahli keluarga. Niat ni di dalam hati, dia lintasan hati. Dia tak perlu kita rasa sahaja aku melakukan ibadah korban bersama dengan ahli keluargaku pada tahun ini kerana Allah, baru kita nak sembelih. Tak, sebenarnya lintasan hati kita buat adalah untuk diri kita dan ahli keluarga, selesai kerana Allah. Itu bagi mereka yang menyembelih sendiri ibadah korban. Ini kata para alim ulama. Tetapi sekiranya yang kita buat itu mungkin di luar negara ataupun mungkin kita mewakilkan dan sebagainya, bila? Maka ketika mana kita serahkan duit itu, kita dah niat. Dan wakil itu bertanggungjawab untuk melakukan ibadah korban apa yang diniat. Kita dah terlepas. Sebab kita dah bagi kepada dia sebagai wakil, agensi dan sebagainya untuk menguruskan ibadah korban. Ketika itu kita niat, maknanya kita bayar. Kita dah tahu kita akan melakukan ibadah korban. Waktu itu kita dan ahli keluarga bawah tanggungan kita. Maksud termasuklah isteri, termasuklah anak. Maka mereka yang di bawah tanggungan kita bayar itu sudah memadai. Dan wakil itu ketika mana nak menyembelih, dia kena niat. Niat bukan dia punya. Niat ini adalah dia sebagai wakil kepada mereka yang telah mengamanahkan. Itu cara yang disebutkan oleh para alim ulama dalam kitab-kitab dalam mazhab Imam Syafi'i. Okey, baik. Jadi kalau kita nak menyembelih sendiri, ketika sembelihlah, ataupun ramai di kalangan kita mewakilkan orang, maka sudah cukup ketika mana kita menghulurkan duit, kita niat untuk melakukan korban. Baik, saya tertarik dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita Rohaya Arifin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Setiap kali ketibaan bulan 10 Zulhijjah dalam Islam, dijalankan ibadah korban dan hari raya Aidil Adha. Bagaimana pula yang tak mampu melaksanakan korban? Contoh asnaf dan fakir miskin. Apa yang harus lakukan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Rohaya atas soalan. Terima kasih kepada Puan Rohaya. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, kata Nabi, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Iaitu kata Nabi, apa yang diperintahkan dengannya, maksudnya apa yang disuruh, lakukanlah ia dengan semampu. Ittaqullah mastata'tum di dalam Al-Quran. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sekadar atas kemampuan kamu. Sekiranya tidak mampu, maka kita terlepas daripada apa yang diminta. Contohnya, kalau kita pergi kepada ibadat solat, contoh, tak mampu berdiri, boleh duduk. Ketika mana tak mampu, begitu juga dengan ibadah korban. Ibadah korban hukumnya sunat muakkad, sunat yang dituntut. Tak buat pun tidak jadi masalah. Tapi kalau kita buat, maka ganjaran tu cukup besar. Dan sekiranya tak mampu, maka tidak menjadi masalah, kerana antara syarat untuk melakukan ibadah korban ini adalah berkemampuan. Tetapi ada sayangnya, ada orang yang dia tak mampu tetapi usaha buat benda yang haram semata-mata untuk melaksanakan benda yang sunat. Masya Allah. Contoh, ada sebuah negara, saya tak boleh sentuh, tapi benda ni berlaku. Negara tu bagi buat pinjaman bank untuk melakukan ibadah korban. Contohnya di sana, sebuah negara ni yang saya duduk dulu jadi dia kata begini, dia buat poster besar-besar, dia kata boleh buat pinjaman tetapi dengan sistem riba. Jadi mana mungkin kita nak melakukan ibadah, tiba-tiba kita buat benda yang haram. Sistem riba adalah haram. Ambil duit ni, bayar kemudian, tetapi bayar dengan cara yang haram untuk melakukan ibadah. Tak boleh. Samalah seperti kita mencuri ataupun pergi tikam nombor dengan niat apa? Untuk naik haji, untuk beli ibadah korban. Maka jawapannya tidak boleh. Kerana itu bila ditanya, kalau fakir miskin, kalau tak mampu, tidak jadi masalah. Kerana syaratnya adalah bagi mereka yang berkemampuan. Kalau orang yang mampu, maka dituntut untuk mereka lakukan. Okey, baik. Jadi kepada yang mampu, maka berkorbanlah untuk kita menggembirakan orang lain. Baik, kita ada lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail daripada Sungai Buloh. Okey, soalan saya begini, saya tanya Ustaz. Apakah ganjaran bagi orang yang membayar kurban untuk orang lain? Bolehkah ia diniat sebagai sedekah? Itu soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik soalan dari Tuan Ismail. Mungkin dia ni ada sedikit lebihan harta,
bantu orang. Bagaimana doktor? Allah, ini orang yang mulia. Masya-Allah. Dan orang ini akan mendapat ganjaran yang lebih besar. Sebab apa? Sebab sekiranya dia tahu dia berkemampuan. Contohnya sama juga ibadat haji, umrah, apa saja amalan. Maka dia mampu untuk melakukan, kalau boleh, contohlah kalau boleh yang ibadah korban, dia pun buat. Dia pun buat. Dan dalam masa yang sama, dia bagi duit kepada orang untuk orang lain buat yang bagi tak mampu. Mungkin ahli keluarganya. Mungkin saudara-saudaranya, adik beradik dia. Itu yang lagi baik. Sebab kita kena faham, ada benda yang kita kena buat dahulu. Kalau tidak, maka dia akan menjadi hukumnya makruh. Saya terangkan sedikit. Dia sedikit orang kata teknikal. Contohnya solat. Contoh solat. Kalau ada ruang solat, kita soft kedua. Ni dalam kaedah al-ithar fil qurb makruh. Iaitu perkara yang boleh mendekatkan diri kepada Allah, kita utamakan orang lain, maka hukumnya makruh. Baik. Contohnya, kita soft kedua, depan kita ada soft, ada ruang untuk soft pertama. Waktu tu kita jadi manusia yang baik, manusia yang mulia. Sila, awak sila. Kan kita tak nak ke depan, maka hukumnya kata ulama makruh. Faham. Sebab apa? Sebab kita boleh ke depan, kenapa kita tak nak ke depan? Kipas kan? Kipas, dinding kejap lagi. Maka hukumnya makruh. Faham. Tetapi kalau ibadat haji contohnya, haji ni sekali je. Kita pun dah pergi. Kemudian bila kita pergi umrah pun sekali je. Dalam mazhab Syafi'i sekali je. Maka kita dah pergi. Tak perlu tiap tahun kita pergi. Maka bila kita dah pergi, kita dah selesai. Kita dah selesai. Maka waktu itu kita ambil duit ni, kita bagi kat orang. Begitu juga dengan ibadah korban. Ibadah korban ni Nabi SAW melakukannya. Maka sekiranya kita boleh melakukan, yang paling baik kita pun buat. Dan ada lebihan duit, kita bagi juga dekat orang untuk buat. Itu yang terbaik. Tapi sekiranya kita kata ulama, sebab baginda Nabi SAW melakukan ibadah korban, bukan untuk dirinya saja, untuk umatnya sekali. Maka kata para ahli ulama, kita boleh ambil duit ni, bagi ke orang, maka ganjaran tu adalah ganjaran hebat. Jadi kita kena tengok, sekiranya kita mampu untuk buat, maka kita kena rebut untuk buat. Sebab kita kena berlumba macam tadi. Betul. Yang kita sebutkan tadi. Itu perbahasan di dalam segi siapa yang perlu buat dan bila kita bagi dekat orang lain, apa hukumnya. Betul. Saya rasa Ustaz, kalau soft pertama kosong, orang berani ke depan lagi. Yang paling tak berani kalau imam kosong. Itu balik rumah awal tu. Baik, saya nak meraihkan lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan tuan. Abu Bakar daripada Hitam Penang. Ya, okey, silakan Tuan Ilyas. Assalamualaikum Ustaz dan juga Daim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya tentang apakah hukumnya seseorang yang melakukan korban tetapi mengabaikan nafkah kepada keluarga dan juga hutang yang masih lagi tidak dibayar. Adakah melakukan korban juga seperti melakukan haji, iaitu berkemampuan, ada duit lebihan ditinggalkan kepada ahli keluarga? Dan soalan keduanya, orang yang tidak mahu melakukan korban tapi melakukan rumah terbuka, orang kata berdekatan setiap di bulan Ramadan, kita kata melakukan rumah terbuka, menjamu orang makan, tapi tidak melakukan amalan korban ni pula. Bagaimanakah hukumnya? Itu saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ilyas Abu Bakar. Dua soalan juga ditanya. Yang pertama, adakah dibenarkan kita ni berkorban kalau nafkah tak dibagi, hutang tak dibayar? Yang kedua, rumah terbuka kadang-kadang buat seminggu 2 kali tapi berkorban tidak pernah sesekali. Bagaimana doktor? Baik, terima kasih kepada Tuan Ilyas yang bertanya. Jawapannya, kalau yang berhutang ni, di dalam sebuah hadis Nabi SAW, nafsul mu'min mu'allaq hatta yaqdi dainah, ataupun di dalam riwayat hatta yuqda dainahu, iaitu jiwa orang mukmin ni akan tergantung antara langit dan bumi ketika mana dia mati sehingga dia membayar hutangnya. Allahuakbar. Sebab tu hutang ni penting. Ibadat sunat tadi adalah sunat muakkad. Hutang ni wajib. Faham? Maka kita kena ikut dia punya perbahasan ataupun dia punya susunan. Itulah yang disebutkan oleh ulama fiqhul aulawiyat, fiqh keutamaan. Mana utama? Contoh, mana lebih utama, solat qada wajib
dengan solat sunat, sudah pasti qada wajib tu lebih diutamakan. Begitu juga solat sunat, kita buat tahajud dengan solat fardu subuh. Solat fardu subuh adalah utama, tapi kalau boleh buat dua-dua lagi bagus, lagi cantik. Maka jawapannya, kalau sekiranya nafkah ni wajib ke sunat? Wajib. Betul. Maka utamakan yang wajib sebelum yang sunat. Itu kaedah dia. Maknanya kalau ia menjadi wajib, utamakan wajib. Sunat ni kemudian. Ya. Itu soalan yang pertama. Okey Ustaz, soalan kedua macam biasalah, kita nak tunda seketika kerana kita nak bertakbir. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami dan mungkin baru bersama dengan kami. Kita masih lagi membahaskan topik berkaitan apa ada pada 10 Zulhijjah. Baik, tadi kita tunda soalan yang kedua dari sahabat kita berkaitan ada orang buat rumah terbuka mampu, tapi bila mana nak diajak berkorban tak mampu. Jadi bagaimana, doktor? Baik, kita sambung balik soalan tadi. Bila kita sebut mana yang lebih utama, sudah pasti keutamaan itu adalah pada benda yang menjadi ibadah, kerana kedua-duanya ibadah. Betul. Jamu orang makan, fa'at'imut ta'am. Betul. Iaitu menjamu makanan kepada orang. Mungkin kemampuan itu dia tak mampulah untuk nak buat sampai ibadah korban. Mungkin sekarang ni di Malaysia ni mungkin harganya sedikit tinggi berbanding di luar negara. Tetapi apa-apa pun, mana yang lebih utama, maka sudah pasti ibadah korban, kerana dia sunat muakkad. Sama ada dalam negara ataupun luar. Tetapi yang paling utama, yang paling bagus adalah dalam negara, menggembirakan fakir miskin di dalam negara kita. Cuma bila orang tu dia nak buat rumah terbuka, maka adakah menjadi satu kesalahan? Tidak. Kerana dua-duanya adalah merupakan sunat. Tetapi kalau jika ditanya mana lebih baik diutamakan, sudah pasti ibadah korban. Faham. Tapi kalau dia nak buat, dia tak nak buat ibadah korban, dia nak buat, adakah dia berdosa? Tidak. Kerana kedua-duanya merupakan sunat, tetapi pahala yang lebih banyak adalah kepada ibadah korban itu tadi. Itulah jawapan bagi yang bertanya. Okey, baik. Jadi tak kisah untuk kita melakukan, yang penting buatlah apa yang mampu, mudah-mudahan mendapat ganjaran yang besar. Baik Ustaz, dalam siri Temu Bual sebelum ini, Ustaz ada mengongsikan tentang progres kompleks tahfiz anak-anak mu'alaf yang ramai teruja untuk mengetahui tentangnya. Lagi-lagi di dalamnya ada komponen penting, iaitu Masjid Tiga Budaya. Jadi kalau tak keberatan, mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami apakah usaha yang sedang dilakukan, dan saya difahamkan juga ada diwujudkan ekosistem kerana Al-Bayan mempunyai produk keluaran sendiri untuk mengumpulkan dana bagi mewujudkan apa yang telah ataupun sedang diusahakan. Silakan doktor. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kita sedang usaha pertubuhan Al-Bayan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf yang pertama di Malaysia. Masya-Allah. Dan di sana kita membina satu masjid tiga budaya. Kenapa budaya ini diwujudkan? Kerana kita nak memberitahu kepada masyarakat bahawa Islam ini menerima kepelbagaian budaya, bahasa dan bangsa. Yang kita sembah adalah Allah. Kerana itu kalau kita lihat sekarang ini di kaca televisyen kita, kalau kita lihat di sebelah kanan ini adalah budaya Cina. Maksudnya budaya pintu, budaya bangsa Cina. Di sebelah kiri nanti kita akan nampak iaitu budaya bangsa India. Kita akan nampak bagaimana budaya India ni bangsa Cina, kejap lagi bangsa India. Kemudian nanti di hadapan adalah budaya
Kesultanan Melayu Melaka. Mana-mana pintu yang kita masuk, apa pun budaya kita, masuklah daripada pintu budaya Cina, pintu budaya India, pintu daripada budaya Melayu, bangsa Melayu, kita menyembah Allah yang Maha Esa. Masya Allah. Kita tidak membawa keturunan, kita tak membawa bangsa, kita tak membawa bahasa, tetapi yang kita bawa adalah kalimah la ilaha illallah. Jadi projek ini adalah projek dakwah. Nabi SAW ketika mana berdakwah di Zilmajas, sebuah pasar di Mekah, Nabi kata apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah, sebutlah tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, wa antum tuflihu, kamu akan berjaya. Maka projek ini merupakan projek ummah. Saya tak mampu untuk nak buat seorang diri. Betul. Kita ada konsep, tetapi yang kita nak, projek ini merupakan projek ummah. Kita dapat kelulusan daripada Majlis Agama Islam Melaka untuk kutipan dana. Kita dah bertemu dengan pengarah iaitu Majlis Agama dengan Jabatan Agama Islam Melaka. Kita juga telah mendapat surat kebenaran daripada Ketua Menteri Melaka. Kita juga telah berjumpa dengan Mufti Melaka. Alhamdulillah, semuanya mendapat sokongan. Dan kita juga telah mendapat sokongan daripada Ahli Parlimen Alor Gajah, merupakan Timbalan Menteri Pertahanan. Jadi dia memberi sokongan, yang mana ini merupakan bukan projek pertubuhan semata-mata, tetapi kita nak melahirkan da'i-da'i yang boleh keluar di jalan Allah, yang boleh berdakwah di jalan Allah, yang boleh menegakkan kalimah la ilaha illallah. Kita nak dakwah ini sentiasa berkembang. Kerana dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sebaik-baik ummah. Ini Allah puji umat Muhammad ni. Kenapa? Menyeru manusia pada kebaikan. Kebaikan ini la ilaha illallah. Masya-Allah. Tidak ada jalan yang lebih baik melainkan kita tegakkan kalimah la ilaha illallah. Jadi ini kita mengajak kepada hartawan, dermawan untuk sama-sama kita berinfak. Khususnya nak masuk 10 terawal dalam bulan Zulhijjah. Amalan yang paling Allah sayang, paling Allah cinta adalah amalan di awal dalam bulan Zulhijjah. Rebut. Sedekah. Apa yang kita dapat? Yang pertama, kita akan membina rumah Allah. Man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Sesiapa yang membina rumah Allah, Allah akan membina rumahnya dalam syurga. Mungkin kita nak kata membina ni kena buat sebiji baru Allah buat. Tidak. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, walaupun sebesar sarang burung. Masya-Allah. Maka walaupun kecil nilainya, RM1, ada orang datang pejabat saya, ustaz, dia kumpul duit shilling. Ustaz, ini saya yang termampu. Saya kata alhamdulillah, apa yang pakcik buat lebih mulia daripada apa yang saya buat. Kerana pakcik datang dengan kemuliaan, datang dengan jiwa, datang dengan matlamat untuk melihat sinar Islam. Jadi sama-sama kita bantu. Yang kedua, apa yang kita dapat? Anak-anak ini akan dicorakkan dengan gerakan dakwah, dengan usaha untuk berdakwah. Kita yang menyumbang, kita akan dapat setiap kali mereka solat. Sebab anak mu'alaf. Betul. Mereka solat, mereka puasa, mereka melakukan, maka setiap mereka yang apa yang mereka kerjakan, kita akan dapat saham. Masya Allah. Saya antara anak mu'alaf. Mak saya Singh, Punjabi, masuk Islam umur 17 tahun. Masya Allah. Dan saya lahir dalam agama Islam. Kita tahu bagaimana susahnya. Sebab tu kita dicorakkan, kita digarakkan, dan kita keluar berdakwah di jalan Allah. Dan yang paling besar, Allahu Akbar, yang paling hebat, bayangkan sekiranya anak-anak ini tadi berdakwah, Allah buka pintu hati orang masuk Islam. Kita ni dapat ganjaran apa? Dapat ganjaran mengislamkan orang juga. Sebab hasil sumbangan. Sebab tu ayo sama-sama kita menyumbang ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. Boleh layari dalam laman web kita, seperti mana nombor yang tertera. Di laman web ini ada pelbagai. Kalau kita sebut tadi tentang ekosistem, kita ada pelbagai kelas pengajian percuma. Kelas fiqah, pengajian percuma, boleh layari laman web. Kita ada untuk mu'alaf dan bukan mu'alaf. Kita ada e-book percuma. Ni e-book yang akan dipaparkan ataupun yang akan dikeluarkan, iaitu tentang sempurnakan Ramadan. Ada tentang korban, ada terimalah korbanku untuk nak ni. Semuanya percuma. Dan kita juga ada sambal ikan bilis, namanya teriak. Jadi siapa-siapa yang membeli, maka dia akan menyumbang ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. Jadi ini usaha kita. Kita wujudkan. Sambal ni boleh siapa nak pergi Mekah pun boleh beli, sedap, Masya Allah. Sambal namanya sambal teriak. Nama teri itu sebenarnya bahasa Indonesia. Iaitu ikan bilis.
kita tambahlah teriak macam menangis lah. Orang makan ni pedas, dia ada pedas manja, dia ada volcano. Jadi siapa yang beli, insya-Allah inilah ekosistem yang kita buat. Untuk tujuan apa? Untuk pembangunan anak-anak mualaf, untuk membina kompleks. Jadi saya harapkan kepada semua sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, support, kita bantu untuk membina projek ummah, untuk melahirkan da'i mu'alaf yang pertama di Malaysia, insya-Allah. Semoga ia menjadi saham akhirat kita di sana nanti, khususnya dalam 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah, amalan yang paling Allah sayang, amalan yang paling Allah cinta. Jadi ayuh tuan-tuan dan puan-puan, kita bantu sedikit sebanyak kepada Ustaz Dr. Muhammad Hadi, mudah-mudahan menjadi saham yang besar ketika di akhirat kelak. Baik, Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, tetapi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami selepas ini di TV9 dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam. Bulan Zulhijjah, bulan mulia, disambut dengan hati gembira. 10 Zulhijjah bakal menjema. Moga diampun segala dosa. Terima kasih kepada sidang penonton yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan kepada anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita masih lagi membicarakan topik berkaitan apa ada pada 10 Zulhijjah. Baik, tadi kita dah cerita dah antara amalan-amalan yang boleh kita lakukan. Akan tetapi ada pihak-pihak yang mengambil ringan akan amalan tersebut, seperti yang ditanyakan oleh kawan kita bernama Muhammad Hafizi Hafiz. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah antara perkara yang sering diambil ringan ketika awal 10 Zulhijjah dan ramai yang membiarkan ianya berlalu begitu saja tanpa mendapat apa-apa manfaat darinya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih kepada saudara Hafizi. Kerana sudi bertanya satu soalan yang penting. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam sunannya, apa kata Nabi? Ala inna sil'atallah ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Kata Nabi, ketahuilah bahawa barang dagangan Allah ni adalah sangat mahal. Barang dagangan Allah ni sangat mahal, kata Nabi. Dan kata Nabi, ketahuilah bahawa barang dagangan Allah itu adalah syurga. Masya Allah. Sudah pasti bila letakkan syurga ni satu perkara yang kita tahu bahawa kita nak masuk dalam syurga ni adalah rahmat Allah. Maka ramai orang yang terlepas ataupun ramai orang yang mungkin dia tidak melakukan amalan-amalan di awal bulan Zulhijjah ni, antaranya kata para alim ulama adalah dengan dia tidak berzikir kepada Allah. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, apa kata Nabi? Ma min ayyamin a'zam indallah wala ahabbu ilallah ilaihi al-amal fihinna min ayyam ashril Zulhijjah. Aw qal hadhihi al-ayyam fa aksiru fihinna at-tasbih wat-takbir wat-tahmid wat-tahlil. Maka kata Nabi SAW, tiadalah hari-hari yang lebih agung dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal selain daripada 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Maknanya hari yang paling Allah sayang, hari yang paling Allah cinta adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Maka kata Nabi, fa'aksiru, perbanyakkanlah pada hari-hari ini apa dia? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang Ustaz, yang labbaik Allah tu, labbaik Allahumma labbaik. Yang tu orang pergi haji. Jadi kita hari ni kita perbanyakkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir tu tadi. Jadi inilah yang kebanyakan orang. Dan kita kena ingat, apa sahaja amalan-amalan yang dilakukan, sedekah, baca Quran, tolong orang, bantu, sebarkan maklumat yang baik,
dalam macam program Tanyalah Ustaz, sebarkan, kita akan mendapat ganjaran dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana amalan itu adalah amalan yang paling Allah sayang, paling Allah cinta. Jadi kena rebut. Yang masalahnya bila kita tak buat apa-apa. Betul, setuju. Bila kita rasa tak apalah, benda sunat je pun, bila sebut benda sunat dan kita tak buat, maka pada waktu itu kita akan rasa rugi. Inilah yang dirakamkan oleh Allah sedikit panjang, seperti mana dalam surah As-Sajdah, Rabbana absarna, ya Allah kami dah lihat, wasami'na, kami dah dengar, farji'na na'mal salihah, ya Allah kembalikan kami atas muka bumi, kami akan melakukan amalan soleh. Inna muqinun, hari ni ya Allah kami yakin. Maka pada waktu itu Allah akan kembalikan. Tidak sama sekali, kerana hari itu adalah hari yang dihisap, hari yang dihitung. Maka rugilah mereka yang tidak melakukan amal di atas muka bumi. Allah. Baik Ustaz, antara amalan yang disuruh kita lakukan pada bulan Zulhijjah ini ialah berpuasa. Jadi ada soalan tentang bulan Zulhijjah ini, datangnya dari sahabat kita Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Selain dari berpuasa sunat, apakah lagi kelebihan 10 awal bulan Zulhijjah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Yang kedua, bagi yang tidak dapat pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, apakah amalan yang sebaiknya dilakukan dan besar pahalanya seperti para jemaah haji yang berada di sana? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih kepada Puan Nur Dahlia. Bila kita sebut apakah amalan yang dilakukan di awal Zulhijjah ni, iaitu yang pertama, kita sebenarnya dianjurkan tidak memotong kuku, tidak membuang rambut ataupun mana-mana bulu, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim. Itu kita dah faham dah. Dan kita kena tahu bahawa perkara ini merupakan perkara sunnah. Sunnah maknanya, sebab tujuannya kita dah bagi tahu tadi adalah bertujuan adalah untuk semata-mata kita ni seperti juga orang yang dalam keadaan berihram, merasai walaupun kita tidak pergi melakukan ibadah haji, tetapi kita tidak bercukur, tidak memotong kuku, ini adalah kesan daripada orang yang melakukan ibadah haji dalam keadaan berihram. Itu satu. Yang kedua, kata ulama, adalah untuk menunjukkan kehambaan, tawaduknya kita, sehingga diri kita ini benar-benar kita tidak menguruskannya. Kenapa? Kerana patuh pada perintah Allah dan kita fokuskan kepada ibadah sampai pengurusan diri itu kita lupa. Ini yang disebutkan oleh para alim ulama. Sebab tu bila kita hari ni tak bercukur, kan? Sebab apa? Sebab sibuk dengan ibadah. Yang hari ni berlaku, kita sibuk dengan muka kita, tacap sana, potong sana, kita ni, dan kita lupa ibadah. Tetapi patutnya sebaliknya, kita fokuskan kepada ibadah, kerana ibadah itulah menjadi perkara yang penting di sana nanti. Itu yang disebutkan. Kemudian apakah amalan-amalan yang boleh dilakukan? Perbanyakkan doa. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kita ingat 10 hari yang terakhir sahaja di dalam bulan Ramadan adalah doa mustajab. Maka kata para alim ulama, seperti mana dalam hadis tadi, khairud doa yaumul arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Masya-Allah. Dan doa pada hari Arafah ni seperti mana yang disebutkan, iaitu ketika mana berlakunya hari Arafah di Mekah. Masya Allah. Dan ulama berselisih, adakah sekiranya berbeza tarikh itu? Contoh, kita dah Arafah, yang Saudi belum Arafah, maka ada pandangan yang mengatakan mengikut seperti mana, sebab hari Arafah di sana. Sebab Arafah tu hanya ada di Saudi. Maka kena ikut. Ada pandangan yang mengatakan ikutlah di mana kita melihat hilal, iaitu ketika mana dah diperintahkan pemerintah hari Arafah jatuh pada hari sekian, walaupun berbeza, maka tidak jadi masalah. Kita berpuasa dan kita melakukan ibadah dan berdoa pada hari Arafah di tempat kita, dan juga beribadah ketika mana sampai pada waktu di tempat
sana juga. Cuma puasa je lah tak boleh. Kalau sana dah 10 kita tak kalau sana belum 10 kita dah 10 kita diharamkan untuk berpuasa pada hari raya Aidil Adha. Maka itulah antara amalan-amalan yang boleh kita lakukan, dan telah kita sebutkan banyak tadi mengenai amalan yang boleh dilakukan pada 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Baik, jadi antara amalan yang boleh kita tambah iaitu banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita semua. Kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Azrin Sufian dari Beranang. Ya, silakan. Ya. Soalan saya ya. Menghidupkan setiap malam 10 hari awal Zulhijjah tu sama seperti menghidupkan malam Al-Qadar. Adakah semua amalan itu mempunyai banyak kelebihan dan keistimewaan serta siang harinya turut dikira tak? Sebab amalan malam, mana siang tu turut dikira tak pahala dia? Okey, baik, itu saja. Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Azlin dari Beranang, Selangor. Menarik soalan yang ditanyakan. Jadi, apakah kelebihan kemuliaan? Ustaz. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Terima kasih kepada yang bertanya. Soalan ni sangat menarik dan dia luar biasa. Sebab kalau Ramadan, kita diminta untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar, iaitu pada malam hari. Kerana di siang kita dah berpuasa. Betul. Malam kita diminta untuk beribadah. Adapun pada 10 hari yang terawal di dalam bulan Zulhijjah, kita tidak ada amalan khusus pada malam hari. Betul. Contohnya kalau di bulan Ramadan tarawih. Kita ada tarawih. Yang disebutkan menghidupkan itu adalah dengan amalan ibadat tarawih. Tetapi di 10 hari terawal tidak ada tarawih. Dan tak boleh pun kita melakukan ibadat tarawih. Saja-saja kita nak buat panggil. Tak dilakukan oleh baginda Rasulullah. Jadi, adakah amalan itu sehari? Maka kata ulama, iya. Dia daripada pagi sampailah, maknanya daripada 1 Zulhijjah sampailah 10 Zulhijjah, apa sahaja amalan yang dilakukan, amalan itu adalah yang disukai dan dicintai oleh Allah, yang boleh mendekat daripada sekecil-kecil perkara hingga sebesar-besar perkara. Maka amalan itu adalah amalan yang terbaik dan amalan yang paling Allah sayang dan paling Allah cinta ketika mana kita melakukan di awal bulan Zulhijjah. Maka dia tidak seperti mana bulan Ramadan. Bulan Ramadan dia ada specialnya. Betul. Paginya berpuasa. Dan kata Imam Nawawi yang disebutkan, bagi mereka yang nak berpuasa di awal bulan Zulhijjah ni, maka boleh ataupun tidak, jawapannya dibenarkan. Walaupun, kata ulama, walaupun ia jatuh pada hari Jumaat. Sebab apa? Sebab fadilat di awal bulan Zulhijjah. Contoh, 9 Muharram, katakanlah tahun ni tak jatuhlah pada hari Jumaat. Contohlah, kalau sekiranya puasa hari Arafah jatuh pada hari Jumaat, kita nak puasa hari Jumaat saja ataupun hari Sabtu saja dibenarkan. Kerana disebutkan puasa pada hari itu adalah hari yang terbaik. Maka dibenarkan. Dan sekiranya orang yang puasa daripada 1 hingga 10, 10 haram. Sebab dia dah hari raya Aidil Adha. Maknanya 1 hingga 9. Maka kata ulama, seperti mana kata Imam Nawawi, dibenarkan. Sebab amalan yang terbaik, amalan terbaik termasuklah puasa. Bukan saja 9, kalau nak puasa Isnin Khamis, kalau nak puasa 3 hari ke 4 hari ke 5 hari di dalam bulan Zulhijjah, maka kata Imam Nawawi dibenarkan. Kenapa? Kerana amalan yang terbaik dan yang disukai oleh Allah dilakukan pada terawal di awal bulan Zulhijjah. Masya Allah. Jadi beruntunglah kepada mereka yang menghidupkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Mudah-mudahan dilipat kali gandakan pahala kita. Baik, kita nak bertasbih seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi
bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, pejam celik kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Terima kasih yang telah melakukan perkongsian di ruangan Facebook kita. Kalau dilihat di sini sudah ada 2,600 perkongsian. Teruskan berkongsi, mudah-mudahan memberi manfaat juga kepada orang lain. Baik, kita nak teruskan soalan pagi ini. Kali ini pula dari sahabat kita Mak Eton bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan 10 Zulhijjah, apakah kelebihannya dan yang ada pada 9 Zulhijjah, dan bagaimana orang yang tak ambil peduli pada tarikh itu? Mohon pencerahan Ustaz. Silakan doktor. Terima kasih kepada Mak Eton. Bila kita sebut tentang 9 Zulhijjah tu, sebenarnya kita tahu, kena faham bahawa cerita yang ada pada hari-hari yang disebutkan sebagai hari ibadah korban. Ya, betul. Orang yang tak peduli ni, satunya adalah orang yang rugi. Itu adalah orang yang sangat rugi. Kenapa? Kerana dia macam ni. Bila di mall, di pasaraya, dia buat satu promosi. Betul. Ataupun dia buat yalah, benda yang dia nak tarik orang supaya orang datang beli dan sebagainya. Potongan harga. Diskaun, maka berebut orang. Betul. Tetapi bila Allah Subhanahu Wa Taala buat satu promosi, promosi yang mana pasti syurga jawapannya, ataupun amalan itu dilipat gandakan, tak ramai orang berebut. Kenapa? Kerana orang kata tak apalah, nanti tahun depan boleh jumpa lagi. Kita tak dijamin untuk hidup pada tahun depan. Hari ni pun kita tak dijamin untuk hidup sampai 9 Zulhijjah. Sebab tu kita kena usaha setiap hari untuk memikir bagaimana nak meningkat dan bagaimana kita nak taubat kembali kepada Allah. Maka orang yang tak peduli kepada 9 Zulhijjah ni, Allah tidak ada masalah bagi orang yang tidak beribadah. Kerana Allah tu ghaniyun, Allah kaya. Betul. Hamidun, Allah maha terpuji. Yang rugi siapa? Rugi kita. Sebab apa? Sebab kita tidak usaha. Jadi sedikit yang saya nak sentuh di dalam seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Saffat ayat 102. Kita tengok sedikit bingkasan cerita yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan mengenai cerita Nabi Ibrahim dan Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika mana anaknya sampai satu peringkat umur yang mana yang membolehkan dia berusaha sendiri. Kita faham Nabi Ibrahim alaihissalam bahawa nak dapat anak ni susah. Betul. Tiba-tiba Allah uji dia dengan benda yang dia sayang. Bila anak ni dia dapat Nabi Ismail, dia sangat sayang. Dan ketika mana Nabi Ismail dalam keadaan umur yang dah dewasa, boleh berusaha sendiri, qala ya bunai, maka Nabi Ibrahim sebut kepada anak, wahai anakku, inni ara fil manam anni azbahu, aku lihat dalam mimpi aku sembelih engkau. Hebatnya Ibrahim, Nabi Ibrahim tanya anak dia, fanzur maza tara, masya-Allah, kau lihatlah apa pandangan engkau. Tengok jawapan Nabi Ismail. Qala ya abati, wahai ayahku. Lembut. Nabi Ibrahim ni lembut dengan ayahnya. Nabi Ibrahim lembut dengan ayahnya. Kenapa? Walaupun ayahnya tukang membuat bahala dan sebagainya, ayahnya halau daripada rumah, tapi Nabi Ibrahim kata ya abati, ya, dan dilakukan. Bila Nabi Ibrahim lembut dengan ayahnya, anaknya Ismail berlemah lembut dengan Nabi Ibrahim. Ya abati. Tengok hebat Nabi Ismail. If'al ma tu'mar, lakukan apa yang telah diperintahkan. Tak ada. Boleh tak kita bincang balik? Boleh tak kita tengok? Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Kau akan dapati aku akan menjadi orang yang sabar. Masya-Allah. Jadi kalau kita hanya 9 Zulhijjah, tengok bagaimana kisah Nabi Ismail. Buat apa yang Allah perintah. Jangan soal-soal lagi. Jangan kita rasa, boleh tak kalau macam ni? Kalau sekiranya, kita banyak memberi alasan. Tapi kisah Nabi Ibrahim dan Ismail tiada tandingan. Kenapa? Kerana apabila diperintah, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Itulah pengajaran yang ada pada 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, melakukan ibadah kepada Allah dengan sebenar-benar keikhlasan. Jadi jom kita tanya diri kita, adakah kita hamba yang sami'na wa ata'na, dengar dan patuh, atau bagaimana? Jikalau tidak, jadikan 10 Zulhijjah yang pertama ini untuk dijadikan diri kita sebagai hamba yang sami'na wa ata'na. Baik, saya suka dengan soalan diajukan oleh sahabat kita Ruby AB bertanya,
Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah doa yang boleh diamalkan ketika masuknya 10 Zulhijjah? Mohon perkongsian ilmu Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Subhanallah. Satu soalan yang sangat hebat. Apa doa? Yalah, doa kami kalau doa panjang Ustaz. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya, kata baginda Rasulullah, "Ma min ayyamin aksara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumil Arafah." Tidak ada satu hari yang lebih banyak dibebaskan hamba-hamba dari, iaitu hamba-hamba Allah daripada api neraka melainkan pada hari Arafah. Maka kata para alim ulama, doalah minta Allah keluarkan kita daripada senarai, iaitu orang yang menjadi ahli neraka Allah. Apa doa dia? Kita boleh doa seperti mana yang kita selepas daripada habis solat, kita wirid, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan aku, selamatkan aku daripada api neraka. Kenapa? Kerana tidak ada hari-hari tu Allah buat kebebasan, pembebasan beramai-ramai. Maka kita tak minta hari tu, rugi tak? 9 hari Arafah, rugi. Sebab tu kita doa apa? Ya, kita nak doa kaya, ya kita nak doa bahagia, ya kita nak doa kesihatan. Tetapi apa guna bahagia sekiranya kita tersenarai dalam ahli neraka Allah? Apa guna sihat kita hari ini, kita ada dalam list orang yang akan dicampakkan dalam api neraka Allah? Apa guna hari ini kita mempunyai kepelbagaian nikmat, tetapi kita esok mati, neraka Allah itu tempat kita. Jadi minta apa? Minta, ya Allah, Allahumma ajirni, ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Minta Allah jauhkan kita, Allah selamatkan kita, Allah keluarkan kita daripada senarai orang-orang yang akan dimasukkan, dihumban dalam api neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Syurga pula bersama dengan Nabi SAW. Syurga pula yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Ini yang kita doa. Jadi jangan lupa, di samping kita doa, ya Allah, dijauhkan miskin, dijauhkan sakit, minta juga dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila kita sebut juga tentang 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ada satu soalan yang saya fikir menarik untuk kita bahaskan bersama. Datang dari saudara Cik Cik, bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Mengapakah kita disaran berpuasa pada hari Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah? Apakah kelebihan yang ada di sepanjang hari Arafah tersebut? Mohon Ustaz perjelaskan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Nabi SAW disebutkan oleh para alim ulama seperti mana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, kana Rasulullah SAW yasumu tis'a Zulhijjah wa yaumul Ashura wa salasah ayyam min kulli syahr. Nabi SAW dia sentiasa buat apa dia? Berpuasa pada 9 Zulhijjah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi akan melakukan puasa pada hari Ashura, iaitu 10 Muharram. Dan yang ketiga, Nabi SAW akan melakukan puasa pada 3 hari setiap bulan di dalam bulan kalender Islam. Dia bukan kalender Masihi. Contohnya 11 Mei, 12 Mei, tidak. 11 Muharram, 12 Muharram, 13 Muharram, begitu. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan apa yang ada sebenarnya, hari Arafah ni doanya makbul. Masya Allah. Dan hari yang mana hari yang Allah melepaskan manusia daripada api neraka Allah. Itu yang kita sebut. Kerana itu bila kita buat kelebihan pada 9 Zulhijjah, kalau boleh kita pesan pada suami, pesan pada isteri, yang orang panggil sayang kan, jangan lupa abang nak puasa 9 Zulhijjah. Ingatkan abang, malam tu kita niat, pagi tu kita sahur, semoga kita ni berjumpa di dalam syurga Allah. Kasih sayang suami isteri, ahli keluarga bukan di dunia saja. Kita nak kasih sayang suami, isteri, anak-anak, keluarga, keturunan kita semuanya berkumpul di dalam syurga Allah. Jadi rugilah sekiranya kita melepaskan tarikh yang sangat penting, pembebasan beramai-ramai untuk dilepaskan daripada api neraka, ahli keluarga kita tak tersenarai. Jadi rugi. Tahun depan tak pasti lagi. Betul. Kita dah terlepas dah pada 10 hari yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Betul. Dah lepas. Dan akan tiba, inilah hari, inilah saat di 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah.
takkan lagi kita nak menjadi orang yang lalai. Betul. Fikir-fikirkan. Allahu Akbar. Jadi 10 pertama bulan Zulhijjah ini apa yang kita mampu lakukan sahajalah. Mudah-mudahan dilipat kali gandakan pahalanya. Baik Ustaz, kita sudah berada di penghujung rancangan untuk menjemput keberkatan pada program pagi ini. Doa ringkas Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Amin. kami menadah tangan kepadamu ya Allah. Amin. Kami meminta hanya padamu ya Allah. Amin. Kerana Engkaulah yang Maha Esa, Engkaulah lagi Amin. Maha Kuasa ya Allah. Amin. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau ya Allah. Amin. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan ya Allah untuk masuk Amin. di dalam 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Amin. Engkau ampunilah dosa kami ya Allah. Amin. Sekiranya Engkau tidak mengampuni dosa kami, maka kami termasuk dalam golongan orang yang rugi ya Allah. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Amin. Rahmatilah mereka seperti mana mereka merahmati kami sewaktu kami kecil ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bebaskanlah kami daripada azab neraka-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, keluarkanlah kami daripada senarai orang yang dicampakkan ke dalam api neraka-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, makbulkanlah dan terimalah segala permintaan kami, yang Amin. mana doa kami ini baik bagi kami dan Engkau Amin. redai. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada dalam kalangan kami yang sakit, maka sembuhkanlah. Amin. Ada dalam kalangan kami yang mempunyai keaiban, maka tutuplah. Amin. Ada dalam kalangan kami yang berdosa, ampunilah. Amin. Ada dalam kalangan kami yang dalam keadaan kesulitan, maka permudahkanlah. Amin. Ada dalam kalangan kami yang berhajat kepada sesuatu, maka perkenankanlah hajat kami. Amin. Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam kebaikan. Amin. Janganlah Kau matikan kami dalam keburukan. Amin. Ya Allah, terimalah doa kami. Engkau sajalah yang dapat memakbulkan segala permintaan kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahirabbil Amin alamin. ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Muhammad Hadi yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini, dan kepada keluarga besar Tayangan Ustaz, teruskan menonton Tayangan Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Da'i Azrin, juga panelnya Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi di bawah topik tepuk-tepuk sah solat bermula 6.50 pagi. Jadi akhir kata dari saya, senyum nampak gigi, ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.